Tanpa perlu darah pekebun-pekebun musangking raup tanpa permit. Raup tidak mungkin akan dikenal sebagai bandar musangking yang diiktiraf antarabangsa. Pepatah Cina berkata dengan izin, 授田无人耕，耕开有人争. Maksudnya, tiada sesiapa yang mahu menuntut semula sebidang tanah yang tandus. Tetapi apabila telah diusahakan dan membuah hasil, orang ramai mula berebut untuk merampasnya. Demikian kenyataan dibuat oleh Ahli Parlimen Raup Chow Yue Hee pada sidang Parlimen Isnin lalu ketika sesi perbahasan ucapan yang di-Pertuan Agong menyentuh dasar pertanian dan tanah negara. Chow membangkitkan isu berkaitan penduduk Raup, terutamanya pengusaha-pengusaha dan pekebun-pekebun di Raup yang katanya sedia untuk bekerjasama dengan Kerajaan Persekutuan dan negeri untuk membangunkan komoditi agromakanan yang bernilai tinggi High Value Commodities HVC. Berkata lanjut, Chow juga mendakwa industri musangking di Raup menghadapi satu cabaran yang amat besar dan kompleks disebabkan oleh konteks sejarah dan juga faktor geografi. Kami mengimbas kembali sejarah. Mereka mula-mulanya menanam padi kering untuk menyokong keluarga mereka. Selepas ini mereka bercucuk tanam getah dan kelapa sawit kerana nilai komersial tanaman tersebut. Seterusnya mereka tukar kepada kekokor dan akhirnya pokok durian. Sepanjang tempoh ini, pekebun-pekebun tidak henti untuk memohon permit ataupun geran tanah dengan saluran formal tetapi ditolak ataupun diabaikan oleh pihak berkuasa tempatan. Akibatnya, ramai pekebun terpaksa meneruskan penanaman mereka di tanah yang tanpa permit ataupun geran. Menurut portal samudra.my, Chow juga mendakwa bahawa usaha kerajaan negeri memajakkan tanah mengecewakan ramai pekebun durian musangking. Pada bulan Jun 2020, pekebun-pekebun durian terkejut dimaklumkan bahawa Kerajaan Pahang memberikan hak pajakan tanah seluas 5,357 ekar kepada sebuah syarikat joint venture RPDR PKPP iaitu Royal Pahang Durian Resources dan Perbadanan Kebantuan Pertanian Pahang. Tanah-tanah yang dipajak tersebut termasuk tapak-tapak yang telah lama diusahakan oleh pekebun-pekebun tempatan dan ditanam pokok-pokok berusia berpuluh-puluh tahun. Hal ini sungguh mengecewakan kerana pekebun-pekebun tempatan yang mencurahkan tenaga sejak beberapa dekad dahulu sepatutnya diberi keutamaan untuk meneruskan pertanian musangking sekiranya kerajaan negeri ingin memacar tanah yang terlibat kepada orang awam. Sebaliknya, kerajaan negeri memilih untuk bekerjasama dengan sebuah syarikat swasta yang tidak berpengalaman dalam industri durian. Tanpa pula syarat-syarat skema kononnya menghalalkan tanah yang disediakan oleh pihak RPDR PKPP adalah menindaskan dan memihak kepada syarikat korporat swasta ini. Selain tidak memberi keutamaan kepada pekebun terdahulu, Chow mendakwa antaranya harga tetap durian juga ditawarkan lebih rendah, namun syarikat terbabit boleh mengeksport durian dengan harga tinggi. Malah syarikat itu, kata Chow, secara mandatori perlu menjual kepada syarikat swasta berkenaan dan tidak boleh menjual secara bebas yang menyalahi dengan dasar agro makanan 2.0 negara. Bagi Chow, tindakan keras terhadap pekebun-pekebun itu satu yang kejam dan bersikap tidak mengenang budi. Perniagaan bersifat monopoli tersebut secara langsung akan memudaratkan sektor musangking dan bercanggah dengan prinsip dasar agromakanan 2.0 yang ingin mengimbangi pengagihan kekayaan dan menjamin kesejahteraan hidup pengeluar komoditi. Oleh itu, beliau mencadangkan agar Kerajaan Persekutuan, terutamanya Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, perlu melibat diri bagi menyelesaikan krisis musangking Raup dan menganjurkan perundingan antara pihak berkepentingan untuk mencari satu penyelesaian win-win. Sepatutnya datanglah bincang ni, kita buatlah panggil semua penduduk keluar, okey? Kita berdialog dengan penduduk, apa yang penduduk nak, apa yang kami nak bagi, macam mana caranya. Sepatutnya macam tu. Tapi itu semua tak wujud. Okey? Dia datang hantar surat, okey, usir keluar. Apa? Selonggok dia hantar. Dia hantar selonggok, bukan rumah ke rumah. Tak ada rumah ke rumah. Hantar satu tempat lebek, dia duduk, okey. You ambil sendiri, you baca, you keluar. Macam tu. Hakim, tadi penduduk Kampung Setiajaya tidak dibenarkan menetaplah. Keputusan tidak berpihak kepada pihak penduduk. Okey. Jadi setelah berbincang dengan para peguam kita, kita akan buat rayuan kerana permohonan ini adalah di bawah aturan 89 dan kita merasakan ada beberapa isu undang-undang telah
mempunyai isu undang-undang untuk dirayu lah. Okey, jadi dalam keputusan yang Arif Hakim, penduduk-penduduk kampung perlu keluar daripada kampung Setiajaya dalam masa 18 bulan. Okey, itu sajalah. Dari segi undang-undang, kita akan buat rayuan dan saya merasakan sekiranya kita membuat stay tadi saya ada mohon untuk oral stay, tapi mahkamah hanya membenarkan stay melalui permohonan lah. Jadi apa yang saya rasa terdapat special circumstances, keadaan yang istimewa kerana kampung Setiajaya ini melibatkan 500 penduduk. Jadi sepatutnya apa yang kami rasa stay perlu dapatlah tadi. Okey, sikit saya nak tambah sikit. Keputusan tadi ialah kita lihat keputusan hari ini mahkamah telah memihak kepada Tak Kolej. Mahkamah address isu berkaitan dan maklum tentang kampung Setiajaya ni mereka telah tinggal sejak tahun 1969. Mahkamah mengakui, tetapi disebabkan pejabat tanah telah pun memberikan grant kepada pihak Tak Kolej, itu telah menjadikan satu keputusan di mana mahkamah menyatakan bahawa apabila sesebuah individu ataupun organisasi telah menerima grant, mereka mempunyai absolute possession ke atas tanah tersebut. Walaupun pada saat dan ketika itu kita telah menunjukkan bukti-bukti kepada mahkamah bahawa kehadiran penduduk kampung Setiajaya ini telah tinggal dan menetap di atas tanah itu sebelum tanah itu diberi milik kepada Tak Kolej. Itu telah kita bawakan isu ni kepada pihak mahkamah. Dan sebenarnya kita nak sangat kita mohon untuk aturan 89 ini diketepikan sebab ini ada isu untuk dibicarakan, dan kita akan memanggil pihak-pihak seperti pejabat tanah untuk kerajaan dan juga dan memanggil saksi untuk mendengar sama ada penduduk ni dah tinggal ke belum sebelum tu. So kita minta kalau boleh mereka ada equitable right ke atas tanah tersebut. Itu kita punya hujahan kita lah. Tapi mahkamah ini memutuskan berpihak kepada Tak Kolej, di mana dimaklumkan oleh peguam saya Tuan Pak Is Kamal. Mahkamah telah putuskan dan kita akan filekan rayuan lah. Dan dalam pada masa yang sama kita akan mencari jalan dan solusi yang terbaik kepada nasib kepada penduduk kampung Setiajaya lah. Kita sedar, makin pun tadi sedar bahawa dalam keadaan ekonomi kita yang tak berapa ni, sebab tu mula pihak Tak Kolej minta setahun, tapi kita minta 3 tahun untuk perintah tersebut, tapi mahkamah memberikan tempoh masa selama 18 bulan untuk mereka dikeluarkan daripada tanah tersebut. Tapi walau bagaimanapun di pihak kami akan perjuangkan sehabis baik untuk penduduk kampung dan akan memfailkan rayuan. Saya dah bincang juga, kita dah bincang sebelum ni dengan Cik Syam option-option yang tertentu, dan hari ini kalau kita menang, kalau kita kalah, kita akan failkan rayuan. Kita tidak akan berdiam diri, kita tidak akan stay, dan kita akan terus lawan untuk mendapatkan hak penduduk kampung Setiajaya terbela. Itu arahan daripada anak buah kami dan juga penduduk kampung Setiajaya. Setiajaya! Kampung Setiajaya!